Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Terima kasih kerana Anda mengambil keputusan untuk klik pada butang video ini. Dan pada hari ini kita akan belajar daripada perumpamaan pensel. So, ada satu cerita yang saya ingin kongsikan kepada kamu semua. So, pada mula pertama sewaktu pensel pertama dibuat ataupun dilahirkan, pembuat pensel berkata kepada pensel-pensel baru yang baru sahaja disiapkan. Katanya, ada 5 perkara yang saya hendak kamu ingati sebelum kamu dikirim ke merata dunia. Ingati semua ini dan kamu akan menjadi pensel yang terbaik yang pernah dibuat. Pertama, kamu hanya boleh melakukan perkara-perkara yang besar jika kamu membenarkan diri kamu diletakkan dalam tangan orang lain. Jika tidak, kamu tidak akan berguna. Sendirian, kamu tidak boleh menulis. Kamu tidak boleh melakukan apa-apa. Kedua, kamu akan mengalami rasa sakit sekali-sekala apabila kamu ditajamkan. Tetapi, kamu harus lalui pengalaman ini untuk menjadi pensel yang berguna. Jika kamu tidak ditajamkan, kamu akan tumpul dan tidak akan memberi kesan. Penajaman diperlukan beberapa kali dalam hidup kamu. Yang ketiga, kamu berkeupayaan untuk membetulkan kesilapan yang kamu telah lakukan. Itulah sebabnya setiap kamu dibuat dengan pemadam di hujung sebelah kamu. Apabila kamu membuat kesilapan, itu bukan penghujungnya. Kamu masih boleh memperbetulkan kesilapan kamu itu. Dan yang keempat, di luar mungkin kamu akan kelihatan cantik dan berwarna-warni. Tapi ingat, yang paling penting dalam diri kamu adalah apa yang terdapat di dalam. Apapun warna kulit kamu, macam manapun rupa kamu, bahagian luar kamu bukan penting sangat. Yang lebih penting adalah apa yang ada di dalam kamu. Dan yang kelima, dalam keadaan apapun, kamu harus terus menulis. Kamu mesti tinggalkan tanda-tanda yang jelas walaupun dalam keadaan yang amat sukar dan di mana sahaja kamu berada. Kenapa? Kamu dibuat untuk satu maksud ini sahaja, menulis dan terus menulis. Pensel-pensel tersebut mengangguk-anggukkan kepala sebagai tanda bahawa mereka mengerti akan pesan daripada pencipta pensel tersebut. Mereka berjanji untuk mengingati 5 prinsip yang telah diberikan. Dan kemudian masuklah mereka ke dalam kotak-kotak pensel untuk memulakan gembara hidup mereka. Nah, bayangkan bahawa Anda adalah pensel tersebut dan Anda adalah pensel yang berada di dalam saku Tuhan ataupun poket Tuhan. Sebagai anak-anaknya, ingat dan amalkan 5 prinsip penting ini. Jika Anda mengamalkan prinsip yang penting ini, maka Anda akan menjadi Kristen yang terbaik dan berguna. Yang pertama, Anda hanya boleh melakukan yang terbaik apabila Anda meletakkan diri Anda di dalam tangan Tuhan. Hanya dengan demikian, hidup Anda menjadi berkat kepada keluarga, orang lain, gereja, masyarakat, dan juga negara. Ingat, Anda hanya mempunyai hidup yang berarti jika Anda meletakkan diri Anda dalam tangan Tuhan dan jika hidup Anda ditumpukan untuk melayani orang lain. In Isaiah 6 verse 8, I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" Then I said, "Here I am, Lord." Yang kedua, Anda akan mengalami penajaman dari semasa ke semasa. Anda menghadapi masalah-masalah dan cabaran-cabaran. Tapi jangan bimbang, pengalaman ini hanya akan menguatkan Anda apabila Anda meletakkan ataupun berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan sentiasa hidup dengan rendah hati. Ingat, pencubaan-pencubaan dan cabaran-cabaran ini bertujuan untuk membentuk Anda sebagai Kristen yang akan menjadi pewaris syurga. Dalam James 1 verse 2-3, "My brothers,
Count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Yang ketiga, melalui kuasa Yesus, Anda boleh memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang Anda telah lakukan. Anda boleh memohon keampunan dan bertobat. Setiap kita diperbolehkan untuk membuat U-turn. Setiap kali kita mengambil keputusan yang salah dan melakukan dosa. Tuhan itu maha sabar dan cepat mengampuni. Ingat, datanglah kepada Yesus dan akui dosa-dosa yang Anda telah lakukan. Mohon keampunan darinya, karena Yesus setia dan akan sentiasa mengampuni Anda. As written in 1 John 2 verse 1, "My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Dan yang keempat, ingat bahwa bahagian Anda yang paling penting bukanlah di luaran Anda, tetapi terletak di dalaman Anda. Tidak penting sama ada Anda cantik atau tampan, atau tidak cantik atau tidak tampan. Yang penting adalah hati Anda. Pastikan ianya dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus. In 1 Samuel 16 verse 7, "For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Yang kelima, tinggalkan tanda yang indah di mana sahaja Anda berada. Demi Tuhan, berbungalah di mana sahaja Anda ditanam. Tinggalkan aroma Kristus di mana sahaja Anda diletakkan. Layani Tuhan dengan apa cara sekalipun, bersinar untuknya. Jadilah paku pada dinding dunia di mana gambar Yesus boleh digantung dan dilihat manusia. As written in Matthew 5 verse 16, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Setiap kita adalah seperti pensel dalam tangan Tuhan, dicipta olehnya untuk tujuan yang unik. Menulis message cinta Tuhan dalam tinta yang boleh dibaca oleh dunia. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan hari ini agar Anda boleh menjadi pensel-pensel yang berguna di dalam tangannya. Tuhan memberkati.